Okay, dalam perbincangan fiqh jinayat ni kita akan ada pecahan kepada hudud, qisas dan juga ta'zir. Hudud, qisas dan juga ta'zir. Jadi untuk yang pertama di bawah perbincangan hudud, so kita akan lihat kepada perbincangan tentang zina, perbincangan tentang qazaf. Qazaf ni maksudnya apa? Kita menuduh orang lah melakukan zina. Kemudian sariqah, mencuri. Kemudian kita panggil hirabah. Hirabah ni kalau kita sebut dalam surah Al-Quran itu berkenaan dengan orang-orang yang kalau zaman dulu lah, orang yang menghalang jalan, qati'ut tariq, dan orang yang menghalang jalan kita panggil sebagai hirabah. So hukuman yang mereka kena adalah hirabah. Dan Allah sebut innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada. Ataupun kita boleh translate pada bahasa contemporary sekarang ini sebagai apa nama, gangsterism, kan? Gangsterism yang mana kita membuat kekacauan kepada manusia secara umum, masyarakat sekitar kita secara umum, yang mana kita boleh berada di bawah undang-undang atau hukuman hirabah. Kemudian yang keenam kita akan tengok kepada syirbul khamr, meminum arak. Kemudian yang ketujuh riddah, kan, mencuri, mencuri pula, murtad dan juga bugha. Bugha orang yang menderhakai negara Islam. Okay, seterusnya, nanti topik yang ke-8 adalah berkenaan dengan qisas dan juga diat. Sebab apa qisas dan diat ini diletak sekali? Sebab untuk orang yang mendapat kuasa qisas tetapi dia melepaskan dia punya hak dia untuk melakukan qisas, maka akan mendapat diat. Jadi daripada diat itu dibincangkan juga di bawah perbincangan qisas. Kemudian yang ke-9 kita ada punishment for murder, ni untuk pembunuhan, hukuman kepada pembunuhan dan juga physical injury. Physical injury ni adalah tentang kecederaan fizikal ataupun al-jirahat, tentang kelukaan. Okay, kemudian yang ke-12, topik yang ke-11 adalah berkenaan dengan ta'zir. Ta'zir ni adalah hukuman yang ditetapkan oleh kerajaan berdasarkan keperluan-keperluan tertentu yang diberikan kepada pelaku-pelaku atau penjenayah-penjenayah. Okay. Dari segi pecahan, nanti kita akan pecah kepada ini. Kita akan ada continuous assessment. Yang pertama adalah berkenaan dengan test. Test ini kita akan uji PLO 1, kan, iaitu 20% markah. Yang mana test ini akan cover bab ataupun topik 1, 2 dan 3. Kemudian kita akan ada quiz yang juga cover PLO 1 untuk markah 10%. Kemudian yang ketiga adalah group assignment untuk PLO 2. Nanti saya akan berikanlah tugasan-tugasan kumpulan untuk kamu selesaikan. Yang terakhir adalah pembentangan, iaitu 10 markah, dan kemudian selepas itu akan ada final examination ataupun peperiksaan akhir tahun, iaitu 40 markah. Okey, pelan pengajaran. Boleh nampak ni? Boleh. Boleh Okey. Okey, jadi pelan pengajaran ini saya susun nanti. Okay, pada minggu ini atau minggu kedua pada hari Sabtu ni, so kita akan ada pengenalan subjek. So kita akan ada topik 1, falsafah hukuman dalam Islam, qisas dan hudud, qisas, diat dan ta'zir. Kemudian topik 2 dan 3 ini nanti saya akan berikan rakaman di YouTube, dan kamu boleh tonton pada waktu yang sesuai lah dengan masa kamu untuk topik 2 dan 3. Kemudian untuk pembahagian tugasan kumpulan ini nanti saya akan berikan tugasan kumpulan kepada kamu untuk kamu selesaikan. Untuk pembahagian kumpulan nanti saya dah buat
tugasan yang akan dilakukan sebagai tugasan kumpulan. Cumanya nanti dari segi pecahan kumpulan, macam mana? Kamu nak cari sendiri ataupun saya tetapkan je terus? Berapa orang satu kumpulan? Satu kumpulan ada 3 orang, ada 4 orang. Ada 4 kumpulan 3 orang, 2 kumpulan 4 orang. Macam mana? Saya nak saya bagi je ke ataupun kamu nak tentu sendiri? Random je. Ha? Cari sendiri boleh tak tu? Kami Nak decide cari sendiri. sendiri? Okey, tapi kita Ada akan dua kelas. apa dia? Tengok kat sini macam ada dua kelas. Okey. Jadinya tak kenal lagi kan. Rasanya boleh cari yang kawan yang sama kelas. Kau tak kenal pun boleh buat juga kan? So nak cari sendiri? Okey, Sendiri nanti rasa. cari sendiri ya. Okey, tak apa. Okey. Kemudian untuk pada minggu yang ke-6, 23 hari bulan April, pada hari Sabtu, kita akan tengok inilah topik 4, Sariqah, Hirabah. Topik 6, Syirbul Khamri yang melibatkan bawah perbincangan hudud. Dan pada waktu ni nanti akan ada pembentangan. Untuk pembentangan ni kamu bentang dalam bentuk slide sahaja. Saya akan bagi slide tersebut kepada kamu dan apa tugasan yang nak kena buat lah. So ini akan dibuat dalam bentuk live di Webex. Dan pembentangan itu kamu kena dalam bentuk slide itu nanti saya akan berikan komen dan apa perkara yang perlu kamu tambah. Dan kamu kena tambahlah berdasarkan saya punya komen. Kemudian pembetulan itu kamu kena buat dalam bentuk slide itu kamu kena betulkan. Lepas kamu betulkan slide itu, kamu kena tukar dalam bentuk laporan ayat yang penuh kan. Daripada tugasan yang saya berikan. Dan penyerahan tugasan kumpulan ini adalah pada nantilah kita akan tengok kat bawah tu. Okey, kemudian pada minggu yang ke-6, minggu yang ke-6 juga pada hari Ahad. So, pada waktu ini kita akan buat test 1. Iaitu soalan objektif sebanyak 20 markah tapi ada 50 soalan. Saya akan berikan masa lebih kurang sejam lah kan untuk kamu buat tugasan tersebut. Kemudian soalan itu akan cover topik 1 sehingga ke topik 6. So topik 1 sini sehinggalah ke topik 6 untuk soalan test yang pertama. Ini pada hari Ahad. Pada hari Ahad juga kita akan buat kuis soalan objektif. Saya akan berikan 5 soalan. So kamu pilih 2 sahaja untuk jawab dalam bentuk subjektif. Kan? Dan markah yang diperuntukkan adalah 10%. Tarikh lebih kurang waktu ni lah. Dan tarikh untuk soalan objektif adalah waktu untuk menjawab soalan objektif adalah pada pukul 8.30 hingga 10.30. Waktu untuk menjawab soalan subjektif adalah pada pukul 11 hingga pukul 1 tengah hari. Okay, kemudian untuk topik 7, topik 7 dan 8 nanti saya akan buat rakaman dan berikan kepada kamu untuk kamu tontonlah. Sebab dekat atas ni dah penat dengan test dan juga soalan subjektif. So petang tu ataupun waktu yang nanti saya akan berikan rakaman. So sama ada kamu nak tengok pada waktu yang sama ataupun kamu nak tengok pada waktu yang lain. Okay, kemudian pada minggu yang ke-13 hari Sabtu kita akan sambung habiskan bab topik 9, 10 dan 11 untuk ta'zir dan hukum qisas. Sekejap, 8. Okey, 7. Okey. Silap. Okey, jadi kita akan habiskan pada minggu yang ke-13 pagi itu, tengah hari itu topik 9, 10 dan 11 berkenaan dengan hukuman membunuh, qisas, kecederaan fizikal dan juga ta'zir. Dan esoknya kamu akan buat penyerahan tugasan kumpulan. Dan tugasan perlu diserahkan pada 12 Jun
pukul 1 petang. Kemudian nanti peperiksaan akhir akan ada soalan objektif dan soalan subjektif. Yang akan cover topik 7 sehingga ke topik 11. So, 7 sehingga 11 ini akan cover untuk soalan final exam lah. Jadi kalau kamu boleh selesaikan tugasan-tugasan yang lain lebih awal, maka kamu boleh bacalah untuk topik yang 7 sehingga yang topik ke 11. Okey. Saya berikan dulu tugasan kumpulan. Okay, kau nak masuk kumpulan dulu. Okey, saya push. Alamak. Suara saya dengar? Dengar, doktor. Dengar Ha, okey. Rumah saya blackout ni. Kejap, kejap. Okey. Tugasan kumpulan. Okay. Hah? Ada. Okey, untuk tugasan kumpulan, saya nak 6 kumpulan, 4 3 orang, 2 kumpulan, kumpulan 1 2 3 4 3 orang, kumpulan 5 dan kumpulan 6 4 orang. Jadi, saya akan buat breakout session. So, dalam tempoh 5 minit, saya bagi masa untuk kamu bincang, discuss tentang pembahagian kumpulan. So, yang ada nanti kamu masuk sendirilah breakout session tersebut. So, yang ada lagi 5 minit saya masuk, itu yang final punya. Lepas tu nanti saya akan bagi tugasan lah. Boleh ke nak saya bagi tugasan dulu? Nanti kamu nak ni. Okay, saya bagi tugasan dulu lah. Okey. Kalau tengok dalam sini. Okey. So, kita ada topik 1, 2, 3. Yang ni yang saya akan huraikan kepada kamu. Okey, untuk tugasan kumpulan, saya akan ambil topik 4 ini untuk kamu discuss. So, topik 4 nanti akan dalam bentuk topik 4 akan dibentangkan dalam tugasan kumpulan. Okey. So, topik 4 nanti akan cover untuk tugasan kumpulan. Okey, ini tugasan kumpulan. Jadi, tugasan kumpulan nanti saya akan berikan hadis. Setiap kumpulan ni akan dapat dapat 2 ke 4 hadis. Dan daripada hadis tersebut, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena terjemah hadis tersebut. Kemudian kamu kena huraikan biodata sahabat yang menjadi perawi tersebut. Saya double-kan. Kalau macam yang ni, kumpulan 1 yang saya bold ni lah Ibnu Umar. Kumpulan kedua yang saya bold siapa? Aisyah. Kumpulan ketiga, Jabir. So, biodata sahabat ataupun tabi'in lah. Jabir itu tabi'in. Kemudian kamu kena syarahkan hadis tersebut, iaitu istidlal daripada hadis tersebut. Maksudnya apa? Hadis ini dia membincangkan tentang apa, bagaimana para ulama membincangkan hadis tersebut. Apakah hukum hakam yang terkait dengan hadis tersebut? Dan hadis tersebut digunakan untuk dalil ataupun hujah kepada isu yang seperti mana. So, itu dalam kumpulan. Kemudian, apakah mazhab yang beramal dengan hadis ini? Dan jika ada mazhab yang tidak beramal dengan hadis ini, apakah hadis lain yang digunakan?
Sebab kadang-kadang hadis ini ada, tapi hadis tersebut tidak digunakan di dalam mazhab. So, apakah dalil lain yang digunakan oleh mazhab yang lain itu? Kemudian kritikan terhadap hadis ini bagi mazhab yang tidak beramal dengan hadis ini. Okay, contohnya hadis, okay, saya bagi contoh. Okay, walafzu okay, wa fi riwayati li Ahmad, iqta'u fi rubu' dinar, wa la taqta'u fi ma huwa adna min dhalik. Katakanlah kalau hadis ini digunakan oleh mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Hanafi dia ada hadis lain dan dia tidak menggunakan hadis ini sebagai hujah. So, apakah kritikan mazhab lain terhadap hadis yang digunakan oleh mazhab Syafi'i? Jadi itu tugasan kumpulan. So, kumpulan 1, 2, 3, 4, saya nak 3 orang. Kumpulan 5 dan 6, saya nak 4 orang. Okay. So, sekarang ni saya buat dekat room. Untuk kamu decide lah pembahagian tugasan kumpulan. Pembahagian kumpulan dulu. Ustaz, nak Ya. tengok, doktor nak tengok tajuk setiap tu boleh tak? Okey. Tajuk saya tak boleh bagi lagi lah. Korang kena masuk dulu. Oh, okey. Nanti saya akan masuk. Saya akan bagi dalam grup. Dalam WhatsApp grup untuk kamu ni lah. So yang sekarang ni masuk dalam kumpulan dulu. Okay, saya buat buka session untuk 6 orang. Untuk 6 kumpulan. So sekarang pukul 2.41. Saya masuk nanti 2.46 lah. Okay. Okay, saya dah buat dah. So korang boleh bincang lah. Nanti nak masuk dalam kumpulan.
Hello. Doktor, nak mana? Awak macam mana? Saya tak boleh nak masuk breakout. Tak ada pun. Tak boleh nak masuk breakout? Kenapa? Saya cari tak ada pun kat mana Oh, dekat bahagian participant. Awak cuba klik kat bahagian participant. Ada breakout session. Okay. Yang Amira macam mana? Ustaz, Ya. saya tak ada guru lagi sebab saya baru masuk tadi. Tadi saya baru balik dari sekolah. Kat sekolah ada program. Saya dah Okay. masuk ustaz tadi, minta izin nak masuk lewat sikit. Boleh. Jadinya sebabnya saya nak satu session, satu breakout, satu kumpulan ada 3 orang. Ya. Dia dah Jadinya ada group kumpulan kosong yang ke? kumpulan ketiga ni sekejap sebabnya kumpulan 1, 2, 3, 4, 5. Join. Okay. Okay. So awak tak ada ni lagi lah, tak ada kumpulan lagi. Ya ustaz? Awak tak ada kumpulan lagi Tak ada. Sebabnya kita macam ada seorang ni macam tak, kita memang ada yang seorang tak diri ke macam mana? Sebab kalau tak macam tak cukup. Kalau ikut nama ada 20 orang. So boleh buat apa nama? Kumpulan banyak sikit lah. Tapi ni kalau dah seorang tak ada, so dia akan jadi 4-4. 4. So satu kumpulan je lah 3. Okay, awak masuk. Sekejap. Ni ada kumpulan yang awak masuk mana ni? Okay. Ini ada kumpulan. Awak tak kisah kumpulan mana-mana? Tak apa, tak kisah. Okay, awak masuk session ni je lah. Session 4. Mereka session Boleh. 4. Dengan siapa tu? Fikri. Lepas tu ada Izzah Jabar dengan Nurul Hafizah. Boleh lah. Okay, masuk dulu. Nanti saya pergi pusing sana. Macam ni nak masuk Awak pergi dekat breakout session. Dekat Dekat mana? Create shortcut ke? senarai participant. Sekejap, Senarai saya boleh sign up participant, kat- okey. Ada senarai participant. Ada. Okay, awak masuk join session 4. Awak nak masuk mana? Tengok, 4. ada senarai 2 ada 4 ada. Yang ada 3 orang. Masuk yang 2 tu lah, season 2 tu boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi insyaallah untuk perjumpaan yang pertama, untuk topik yang pertama adalah berkenaan dengan konsep hukuman dalam Islam, iaitu satu perbincangan tentang kita panggil sebagai apa nama tu, al-uqubat fil Islam. Satu perkara yang sering menjadi perbincangan lah dalam kalangan para ulama tentang konsep asas tentang hukuman yang ada di dalam Islam. Jadi kalau kita lihat Allah SWT mensyariatkan ataupun memfardukan dan mewajibkan hukuman ini dengan beberapa sebab lah kan, dengan banyak sebab lah kan, antaranya adalah dengan antara perkara yang utama adalah untuk menjaga maslahat manusia. Secara umum ia adalah untuk menjaga maslahat manusia. Nanti kita akan pergi secara detail lah. Untuk pengenalan kita akan tengok pada hari ini berkenaan dengan pengenalan secara umum tentang hukuman, tentang definisi hukuman ataupun dalam bahasa Arab kita panggil sebagai al-uqubah. Uqubah ni hukuman. Kemudian yang ketiga kita akan tengok kepada jenis-jenis hukuman yang ada di dalam Islam. Yang mana yang saya telah sebutkan tadi itu berkenaan dengan qisas, hudud dan juga ta'zir. Dan tiga ini biasanya merupakan perbincangan asas apabila kita membincangkan tentang al-uqubah fil Islam. Tentang qisas, iaitu kita buat membalas balik berdasarkan apa yang orang lain buat kan. Sebagaimana yang Allah Taala sebut wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi, buat kena balas balik kan. Kemudian kalau bunuh kena balas balik bunuhlah, qisas. Kalau potong tangan balas balik potong tangan. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan hudud. Dan hudud ini adalah daripada perkataan bahasa Arab tentang had, sempadan yang Allah Taala telah tetapkan. Kemudian yang ketiga adalah berkenaan dengan ta'zir, dan hukuman yang tidak ada di dalam syarak dari segi ketetapannya kan. Cara pelaksanaan dan sebagainya tidak disebutkan. Jadi ia terpakai, bebas kepada pemerintah ataupun waliul amri ataupun ulil amri untuk menentukan apakah bentuk hukuman ta'zir yang sesuai kepada pesalah laku. Kemudian jenis hukuman yang seterusnya adalah berkenaan dengan al-uqubah al-asliyah, kemudian al-uqubah al-badaliyah, al-uqubah at-tabaiyah dan juga al-uqubah at-takmiliyah. Seterusnya kita akan tengok beza antara qisas, hudud dan juga ta'zir, dan yang terakhir dari segi ciri-ciri hukuman yang ada di dalam Islam. Jadi sebagai pengenalan kan, kita tahu bahawa Islam ini adalah satu agama yang lengkap, satu agama yang sempurna, satu agama yang diturunkan oleh Allah SWT. Islam ini adalah satu agama para nabi kan. Semua nabi dia akan mendapat agama yang sama, iaitu agama Islam. Dan tetapi dari segi syariatnya ia berbeza. Syariat Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan syariat Nabi Musa AS. Mungkin akan ada yang sama, sebagai contoh puasa kan. Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kan. Kama kutiba alal ladzi itu maksudnya cara berpuasa umat terdahulu berpuasa itu telah ada. Syariat puasa itu sendiri telah ada, tetapi dari segi pelaksanaan syariat tersebut berbeza. Sebab itu pada awal-awal pelaksanaan puasa, syariat puasa itu adalah dengan seseorang itu dia akan mula berpuasa selepas dia bangun tidur daripada selepas dia berbuka puasa. Dan contohnya kita buka puasa pada pukul 7.30 malam atau 7.30 petang, azan maghrib.
Kan lepas makan, kita makan banyak-banyak kenyang. Kemudian kita solat Isyak, dan lepas Isyak itu kita tertidur. Okay, lepas Isyak kita tertidur. Okay, lepas Isyak kita tertidur pukul 9 sebagai contoh. Pukul 10 tu kita terjaga. Jadi daripada pukul 10 tu dia kena start puasa sehinggalah masuk kepada maghrib yang esoknya itu pada pukul 7.30 malam. So itu di peringkat awal pelaksanaan pensyariatan puasa. Jadi cara puasa dia berbeza. Contohnya lagi perkahwinan di dalam Islam. Syariat Nabi Adam AS tidak sama dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik. Syaratnya kena berlainan perut lah. Allah SWT jadikan Hawa itu dia mengandung lelaki dan perempuan. So berkahwin itu dia bersilang perut. Kan? Bukan adik-beradik sekandung. Kan? Tapi dalam zaman sekarang kita tak boleh. Syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh berkahwin dengan adik-beradik. Dan jadi perubahan itu dia dia ada berdasarkan masalah-masalah yang ada pada waktu tersebut. Jadi salah satu daripada bukti bahawa Islam ini adalah satu syariat yang lengkap adalah Islam melaksanakan, mewajibkan, memperuntukkan hukuman-hukuman yang ada. Kan? Setiap perkara akan ada, setiap jenayah yang dilakukan akan ada peruntukan dan perlu diberikan hukuman. Kita memang akan ada freedom. Dan kita membicarakan tentang freedom pada zaman sekarang ni, kita tengok kumpulan-kumpulan liberal sibuk mencanang tentang tentang kebebasan dan sebagainya. Tapi hakikatnya setiap kebebasan itu perlu dikawal dengan sesuatu. Dan manusia itu tidak boleh dibiarkan bebas tanpa ada kawalan. Kan? Kalau tak, dia akan memberikan kesan yang bahayalah kepada manusia. Jadi itu satu perkara yang kita kena ambil maklum. Kan? Islam tidak meraihkan mengiktiraf kebebasan. Islam mengiktiraf kebebasan, tetapi kebebasan yang berbatas, yang ada batasan, kebebasan yang ada sempadan. Hatta kalau kita hidup di dunia sekarang ni pun tidak ada negara yang tidak ada kebebasan. Jadi untuk mempromosikan kebebasan secara mutlak, maka ia adalah sesuatu yang bukan setakat bertentangan dengan agama Islam, malah bertentangan dengan manusia itu, dengan logik akal manusia itu sendiri, kan? Okay, kemudian Islam mensyariatkan hukuman untuk menjaga maslahat agama dan juga manusia. Jadi sebab itu Allah Taala sebut Allah Taala mewajibkan, memberikan, memperuntukkan hukuman-hukuman yang berat ke atas pesalah-pesalah yang melakukan hukuman yang berat. Dan ke atas orang, lebih-lebih lagi apabila hukuman tersebut melibatkan maslahat umum, berbeza dengan hukuman yang dilakukan yang hanya melibatkan maslahat individu semata-mata. Sebagai contoh, apabila seorang sahabat dia datang mengadu kepada Nabi SAW dan mengaku dia berzina. Dan apa yang Nabi SAW buat, dan hukuman yang diperuntukkan kepada zina adalah merejam, kan, untuk orang yang rejam sampai mati bagi orang yang dah berkahwin, dan juga sebatan bagi yang masih hidup. Tetapi bagi sebab apa? Sebab daripada awal lagi bila datang jumpa Nabi SAW tanya banyak kali, betul ke kau ni sihat dan sebagainya, sehingga layak untuk dijatuhi hukuman. Dan sebab takut, ialah banyak sebab benda boleh berlaku. Tetapi apabila jenayah yang melibatkan maslahat umum, sebagai contoh gangsterism, kan Allah Taala sebut apa? Innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard. Sesungguhnya orang yang memerangi Allah SWT, yuharibuna Allah wa rasulahu, dan juga memerangi para rasul, wa yas'auna fil ardi fasada, wa yas'auna fil ardi fasad, dan melaksanakan atau melakukan kefasadan ke atas kepada muka bumi. Maka apa yang dia kena adalah an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa min al-ard.
hendaklah dia itu dibunuh ataupun disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, ataupun potong tangan kanan, potong kaki kiri, ataupun terbalik. Au yunfa'u minal ard, ataupun dia kena dibuang negara. Jadi semua itu adalah peruntukan yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang macam ni. Dan sebab apa? Sebab ia memberikan kesan yang besar kepada maslahat umum. Walaupun dia mungkin tidak walaupun dia mungkin tidak melakukan pembunuhan, tetapi apabila dia melakukan gangsterism, melakukan kacau bilau kepada masyarakat, kepada keselamatan sosial, maka hukuman yang diberikan sangatlah berat. Dan an yuqattalu, dia akan dibunuh, au yusallabu, ataupun disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, ataupun dipotong tangan secara bersilang, tangan dan kaki secara bersilang, au yunfa min al-ard, ataupun dibuang daripada negara. So kesannya sangat besar sebab ia melibatkan maslahat umum. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada definisi hukuman dan ataupun uqubah. Okey, kalau kita tengok dari segi bahasa, uqubah ataupun aqabah dia adalah bawa maksud orang yang lewat atau orang ke belakang. Aqibah syai' ataupun melewatkan sesuatu, ataupun orang yang duduk di belakang sesuatu. Aqabah syai' selepas sesuatu. Kan? Jadi ia bermaksud melewatkan sesuatu. Ataupun dari segi bahasa juga uqubah itu bawa maksud dosa. Maksudnya sesuatu yang berdosa, dan apabila dia melakukan dosa maka dia kena uqubah, kena hukuman. Sebab tu Allah Taala sebut wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Dan apabila kamu nak berhukum, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, maka berikanlah hukuman berdasarkan ataupun sama dengan apa yang telah kamu lakukan, ataupun yang telah jenayah yang telah kamu lakukan. Okey, seterusnya kalau kita tengok dari segi definisi khusus oleh para ulama klasik berkenaan dengan hukuman ataupun berkenaan dengan uqubah ni, kita tidak jumpalah. Agak sukar untuk menjumpainya secara spesifik. Yang ada adalah berkenaan dengan definisi hudud dan juga definisi ta'zir dan juga definisi qisas. Yang tu ada. Definisi hukuman secara khusus itu tidak ada. Okay, bagi ulama kontemporari seperti Abu Zahrah, salah seorang ulama yang masyhur dalam era kontemporari, ulama daripada Mesir, kan, bukan pakar usul fiqh. So beliau mengatakan bahawa hukuman yang dilakukan untuk mengelakkan mafsadah, kan, itu adalah definisi yang diberikan oleh beliau berkenaan dengan hukuman. Seterusnya Abu Abdul Qadir Audah, kan, beliau kata apa? Hukuman itu adalah yang ditetapkan untuk menjaga maslahat yang ramai ke atas orang yang melakukan maksiat. So ini kalau kita tengok dari segi kalau kita tengok dari segi tujuan, kebanyakannya adalah melihat kepada tujuan. Yang mendefinisikan hukuman itu sebagai satu tujuan. Tujuan apa? Tujuannya adalah untuk mengelakkan mudarat, untuk mengelakkan mafsadah yang lebih besar, dan untuk menjaga maslahat umum yang lebih besar. Bukan untuk menjaga maslahat setengah individu sahaja, tetapi untuk menjaga maslahat umum yang lebih besar. Dan jadi satu hukuman yang telah ditetapkan untuk menjaga maslahat orang ramai ke atas orang yang melakukan maksiat. Jadi orang melakukan maksiat itu akan dikenakan hukuman. Jenis-jenis hukuman. Jenis-jenis hukuman yang telah saya sebutkan tadi itu, kita ada qisas,
Kita ada hudud dan juga kita ada ta'zir. Jadi qisas ini apa? Itu adalah satu hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak ke atas hamba atau individu, pesalah atau wali untuk dilakukan perkara yang sama. Jadi qisas ini hukuman yang ditetapkan oleh syarak. Jadi satu poin yang penting. Sebab kalau hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah, maka kita tidak panggil dia sebagai qisas. Tapi kita letak dia sebagai ta'zir. Sebab apa? Hukuman itu ditentukan oleh manusia dan ta'zir. Tetapi dia diperuntukkan oleh syarak, cumanya cara itu tidak diputuskan oleh Allah, tidak disebutkan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke atas hamba atau individu. Jadi hukuman yang dijatuhkan ke atas manusia, kan. Kemudian sama ada dilakukan oleh pesalah ataupun wali, ataupun diperakukan oleh pesalah ataupun wali. Sebabnya kadang-kadang contohnya macam pembunuhan. So macam mana orang yang dah mati itu nak membalas balik semula kematian dia. Ya, macam mana orang yang dah mati itu nak membalas balik kematian dia. So yang akan melakukan, membuat perbincangan itu adalah wali. Kan? Adalah wali. Dilakukan pada perkara yang sama. Nanti kita akan tengoklah pendetailannya bagaimana. Apakah bentuk-bentuk kesalahan yang kita boleh qisas dan apakah bentuk-bentuk kesalahan yang kita tidak boleh qisas. Okay, yang kedua adalah hudud. Kan, penghalang antara dua perkara. Dan dari segi istilah, hukuman yang ditetapkan oleh syarak bagi beberapa jenis hukuman yang diwajibkan oleh syarak. Hukuman yang ditetapkan oleh syarak bagi beberapa jenis jenayah yang diwajibkan oleh syarak. Sebabnya ada jenayah-jenayah yang tidak ditetapkan oleh syarak. Banyak jenayah-jenayah yang tidak ditetapkan secara jelas oleh syarak. Jadi apabila itu berlaku, maka hukuman yang diberikan kita tidak letak ia di bawah hudud, tetapi kita letak dia di bawah ta'zir. Sebab hukuman yang ditetapkan oleh syarak ke atas beberapa jenayah yang tertentu, sebagai contoh minum arak, sebagai contoh berzina, sebagai contoh hirabah tadi yang kita telah bincang. Semua itu akan terletak di bawah perbincangan hudud, hukuman hudud. Okey, yang ketiga, hukuman ta'zir, iaitu hukuman dari setiap jenis maksiat yang tidak disyariatkan oleh dan ditetapkan kadar tertentu oleh syarak. Jadi ini banyak, kan. Ta'zir yang dilakukan oleh Allah SWT, yang boleh dilakukan oleh hakim ataupun oleh amri ke atas manusia bagi setiap maksiat yang dia lakukan, dengan kadar yang tertentu. Jadi semua ini memerlukan kepada kajian lanjut berkenaan dengan jarak, berkenaan dengan maslahat dan sebagainya dalam penentuan penentuan maslahat umum daripada pelaksanaan ta'zir dan juga pelaksanaan qisas. Okey, seterusnya saya rehat kejap. Nanti kita sambung balik lagi 4 minit. Itulah. Hah? Tak ada cawan. Susah sangat. Kau nak minum sikit je, tak apa. Okey je. Dah, okey je.
Okey, seterusnya adalah hukuman dari segi uqubah al-asliyah ataupun al-uqubah al-asliyah, iaitu hukuman asal, al-uqubah al-badaliyah, hukuman ganti, uqubah at-tab'iyah, hukuman yang mendatang, dan juga hukuman penyempurna, al-uqubah at-takmiliyah. Hukuman asal ini adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT dari segi bilangan, pelaksanaan, apa nama, cara, apa benda nak kena buat, nak kena potong sampai tahan mana. Itu dari segi hukuman al-uqubah al-asliyah, kan. Iaitu qisas, diyat, rejam dan juga potong tangan. Kita akan tengok dari segi qiyas. Kita lihat dari segi qisas, kan. Diyat, rejam dan juga potong tangan. Itu memang asal. Yang qisasnya Allah Taala sebut potong tangan, nyawa dengan nyawa, tangan dengan tangan, telinga dengan telinga dan sebagainya. Diyat, kita ada bilangan-bilangan tertentu yang Allah Taala telah tetapkan, yang Nabi Muhammad telah tetapkan, yang akan diberikan sebagai ganti kepada mangsa bunuh ataupun mangsa kecederaan fizikal. Kemudian yang ketiga adalah segi rejam. Yang keempat adalah potong tangan. Keempat adalah potong tangan. Pun dijelaskan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah hukuman ganti, iaitu al-uqubah al-badaliyah. Sebagai contoh, diyat ini sebagai ganti kepada qisas. Untuk orang yang wali ataupun penjaga ataupun wali lah kita sebut dalam bahasa fiqh. Bila kita sebut wali ni maksudnya adalah orang yang menjaga urusan lelaki tersebut ataupun perempuan tersebut yang telah mati dibunuh. Jadi mereka telah sepakat, kan, daripada 5 orang wali sebagai contoh, ada beradik dengan ayah, mak dan sebagainya. Maka mereka sepakat untuk tidak mahu melakukan qisas dan mereka mahu mendapatkan bayaran daripada Nabi SAW. Itu kita namakan sebagai al-uqubah al-badaliyah, kan. Hukuman al-badal. Kemudian yang ketiga adalah hukuman yang mendatang, iaitu al-uqubah at-tab'iyah. Hukuman yang mendatang iaitu larangan daripada pembunuh dari mendapat harta pusaka. Kita tahu bahawa Nabi SAW ada sebut, la yarithu al-qatil, tidak akan terbina apabila tidak akan menerima harta pusaka daripada orang yang melakukan orang yang dibunuh. Pembunuh itu tidak akan mendapat harta pusaka. Lebih-lebih lagi apabila orang yang dibunuh itu adalah ayah dia sendiri. Jadi sebab itu Nabi SAW sebut, la yarithu al-qatil. Pembunuh itu tidak akan mewarisi harta apa-apa. Kemudian yang keempat adalah hukuman penyempurna al-uqubah at-takmiliyah, itu meletakkan tali tangan di leher. Selepas proses potong tangan, maka akan dilaksanakan ataupun ini sebahagian bergantung kepada budi bicara hakim yang menghandle kes tersebut. Dan kalau dahulu ada sebahagiannya menyuruh supaya untuk meletakkan tangan yang telah dipotong itu di leher. Dan sebagai satu cara untuk memberi peringatan tentang larangan daripada mencuri. Okay, dari segi perbezaan antara qisas, hudud dan juga ta'zir. Untuk qisas, kita ada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Potong tangan sampai tahap mana, di pergelangan tangan. Kita akan potong di pergelangan walaupun kita akan ambil yang paling rendah. Dan kalau potong itu di kawasan lengan, maka potongannya kalau seseorang mangsa itu dipotong di kawasan lengan, maka potong nanti qisas itu bukanlah pada kawasan lengan juga, tapi pada kawasan pergelangan tangan. Kita akan pergi kepada bahagian yang sendi yang lebih selamat. Jadi itu adalah pada qisas. Kemudian qisas ini tidak boleh dimaafkan.
Dan qisas jika dimaafkan oleh wali, maka hak itu berpindah kepada qisas ini boleh dimaafkan, dan bila dia maafkan maka hak itu akan berpindah kepada diat. Maka boleh membayar atau menebus dengan diat. Okay, kemudian yang kedua adalah hudud. Kan? Ketetapan ada, kan, Allah Taala ajar. Hudud itu potongan di mana? Kan, bilangan berapa ringgit, berapa dinar. Seseorang itu akan dipotong tangan. So, kalau 1 dinar, 1/4 dinar, berapa ringgit harga semasa. Kan, supaya kita lebih faham tentang perkara tersebut. Dan hudud ini tidak boleh dimaafkan sebab ia adalah hak Allah SWT. Berbeza dengan qisas. Qisas ini adalah hak manusia. Kan, ada sebagian kata hak manusia dan juga hak musytarik. Iaitu hak yang berkongsi antara manusia dengan Allah SWT. Dan haqqul ibad wa haqqullah. Kan? Dan hudud ini wajib dilaksanakan. Dan wajib dilaksanakan. Sama ada baik atau lambat, tetapi ia merupakan kewajipan yang perlu diletakkan oleh Allah SWT. Okay, kemudian dari segi ta'zir, kan, ketetapan itu tidak ada. Kan, syarak tidak menetapkan sesuatu tentang berkenaan dengan ta'zir, tentang bilangan dan sebagainya. Semua itu terserah kepada pengurusan pemerintah atau pengurusan hakim yang melaksanakan atau mengendalikan kes-kes tersebut. Sebab itu kalau kita tengok dalam mahkamah, mungkin dalam mahkamah biasalah kan, apabila ada pesalah-pesalah yang hukumannya adalah menyertai aktiviti sekian-sekian di universiti sebagai contoh. So semua itu kita boleh katakan mungkin kalau ditakifkan adalah sebahagian daripada bentuk ta'zir. Okay, kemudian ketetapan tidak ada ditetapkan. Kemudian kemaafan boleh dimaafkan oleh hakim. Ta'zir ini boleh dimaafkan oleh hakim. Tapi dia tidak wajib dilaksanakan oleh hakim. Okay, kemudian yang terakhir kita akan pergi kepada ciri-ciri hukuman yang ada di dalam Islam. Okay, yang pertama adalah rahmat. Buktinya apa? Kalau kita tengok di dalam kisah ketika mana Nabi SAW didatangi oleh sahabat dan sahabiah Nabi SAW yang mengaku melakukan zina. Apa yang Nabi SAW buat? Nabi SAW menangguhkannya sehingga mendapat masa yang sesuai ataupun cara maklumat yang lebih detail. Maka itu adalah satu rahmat daripada Allah SWT. Dan juga kalau kita tengok dari segi satu negara-negara yang negara-negara di dunia ini semuanya akan ada hukuman. Kan? Dan kalau kita tengok rahmat yang ada mungkin tidak sama dengan apa yang ada dalam Islam. Kan? Dan pelaksanaan hukuman itu adalah tanpa adanya bias. Kan? Jadi ia memberikan gambaran bahawa Islam itu adalah sangat adil. Kalau kita ciri yang kedua, Islam itu adalah sangat adil. Meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Setiap jenayah ataupun jenayah hudud yang dilakukan itu memberikan mempunyai peruntukan hukuman yang sangat spesifik ataupun yang sangat sesuai dengan ciri-ciri keadilan yang ada di dalam Islam. Kemudian yang ketiga adalah kesamaan ataupun musawah. Dan musawah ini kita tengok dari segi tangan kanan kena potong balik tangan kanan. Dan contohnya kalau orang yang OKU, orang yang tidak mempunyai tangan kanan, dia memotong tangan orang yang memotong pergelangan tangan orang yang mempunyai tangan kanan, maka tidak boleh dilakukan qisas sebab tangan kanan itu tidak ada. Maka daripada qisas tadi itu dia akan berpindah kepada pembunuhan. Jadi itu satu perkara yang perlu diambil berat oleh pihak yang berkaitan lah. Kemudian yang keempat adalah menjaga kemuliaan manusia. Ada hukuman-hukuman yang dilakukan secara umum di berdepan-depan. Ada hukuman yang tidak wajib dilakukan secara umum ataupun secara tontonan umum. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjaga maslahat umum. Dan ini kita telah bincangkan di awal
kelas tadi itu tentang maksud maslahat umum. Maslahat umum adalah sesuatu yang mencakupi keseluruhan manusia, kan? Sama ada dia itu muslim ataupun tidak muslim. Dan sebagai contoh, apabila hirabah itu ada wujud, maka manusia dia tak adalah pergi buat sebagaimana yang kita tahu. Tetapi manusia itu maslahat umum adalah sesuatu yang sangat-sangat perlu difikirkan ataupun yang sering difikirkan oleh manusia. Kita sendiri bila kita buat keputusan, maka kita akan buat keputusan berdasarkan maslahat umum yang terlebih dahulu. Sebelum kita fikirkan tentang maslahat diri kita. So, itu juga yang ada pada hukuman di dalam Islam. Mereka nak menjaga maslahat umum, menjaga manusia-manusia lain yang tidak terlibat dengan jenayah-jenayah tersebut, yang menjadi mangsa-mangsa tersebut. Manusia-manusia yang tidak mempunyai power dan sebagainya. Dan mereka itu perlu dijaga, perlu dikawal, perlu dibela dengan undang-undang yang ada di dalam Islam. Okay, jadi ini dari segi rujukan. So, itu sahajalah daripada saya untuk topik yang pertama. Untuk topik yang kedua dan ketiga nanti saya akan kongsikan rakaman berkaitan apabila ia telah siap dirakam dan saya telah muat naik ke dalam YouTube untuk kamu semua tonton. Okay, ada apa-apa soalan? Okey, kalau tak ada kita ambil gambar sekejap untuk rekod. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan kongsikanlah. Sebab hari ni saya agak kalut sikit. Okey, terima kasih semua. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Jadi saya minta maaf sebab hari ni saya agak kalut sikit. Saya ada majlis keluarga. Jadi nanti untuk rakaman bab topik 2 dan 3 nanti saya akan upload. Dan mungkin untuk kelas lepas ini berdasarkan perancangan pelan yang telah saya susun lah, insya-Allah. Jadi terima kasih semua. Kalau ada apa-apa soalan boleh ya. Boleh share ke yang doktor tunjuk tadi tu? Nanti saya akan bagikan. Kalau sempat nanti saya akan bagi
Untuk kehadiran ni saya screenshot macam ni lah tadi tu. Okey, untuk maklumat yang tadi saya kongsikan tu saya akan upload dalam saya akan beri dalam WhatsApp. So, saya tak sempat lagi nak buka Blackboard. Nanti saya dah siap, saya akan maklumlah. Cumanya untuk sementara ni saya akan bagi dulu dalam dalam WhatsApp. Kita disyaratkan ke untuk guna Blackboard ke tak wajib? Tak pasti sebab Takut ada KL isu kata. Kalau Sebelum ni KL ada isu. Sebelum pernah ada isu. ya. Sebab maksudnya kata pensyarah tak mengajar macam tu. Sama ada Blackboard atau e-learning lah. Okey. Ya. Tak apa. Nanti saya kalau macam tu saya bagi dulu dalam WhatsApp untuk sementara ni. So yang lain tu nanti saya upload dalam e-learning je lah. Dalam Blackboard insya-Allah. Sebab saya pun tak familiar sangat dengan Blackboard tu. Kita orang pakai e-learning kan. Okay, tak apa insya-Allah. Nanti apa-apa boleh contact saya melalui boleh WhatsApp je insya-Allah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih doktor. Okay, sama. Terima kasih doktor. Okay, sama. Terima kasih. Doktor, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.